Yang saya hormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Pengurusi Majlis Ceramah kita pada malam ini, yang saya hormati Pengurusi serta Barisan Kepimpinan Surau Al-Falah, Barisan Kepimpinan Masyarakat setempat, Ashabul Fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal amin, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu. Untuk kali yang pertamanya saya sampai ke surau tuan-tuan ni, surau baru, alhamdulillah. Sebelah sana surau lama, sebelah ni surau baru. Saya masuk beli ayak tadi pun semen duk ada lagi, cat duk ada lagi, menandakan bahawa surau ni baru tuan-tuan. Daripada infrastrukturnya lebih baik daripada surau yang lama. Dari sudut pembangunannya lebih mewah berbanding surau yang lama. Daripada sudut keluasan, saya rasa lebih luas daripada surau yang lama. Kan lebih kecil, lebih luas. Kalau buat hak bangunan baru lebih sempit daripada hak lama, tak ada buat tak apa. Cumanya yang kita tidak mau satu tuan-tuan, bangunan yang baru, keluasan yang lebih luas, keindahan yang lebih indah, kemewahan dan kecantikan yang lebih. Tapi kita tak mau tuan-tuan, tahap pengimarahannya sama dengan surau yang lama. Dari sudut kehadiran masyarakat setempat sama dengan surau yang lama. Yang ni tak mau tuan-tuan. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW, bila bicara tentang akhir zaman, lah ni kita berada pada fasa akhir zaman. Tuan-tuan setuju, puan-puan setuju, alhamdulillah. Mau tak setuju pun kena setuju. Setuju pun alhamdulillah, tak setuju pun kena setuju. Setuju apa Ustaz? Setuju yang kita ni sekarang berada pada fasa akhir zaman. Saya nak tanya, setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Nabi SAW bersabda, zawaftum masajidakum wa halaitum masahifakum faddimaru alaikum, atau kama qala. Nabi kata akan mai satu zaman, Nabi kata sayakunu fi akhir zaman, dia mai pada akhir zaman ni. Nabi kata pada masa tu masjid dihiaskan dengan indah. Samalah masjid ke, surau ke, apa ke nama ke. Ada tempat dia tak panggil surau, dia panggil musalla, samalah tempat sembahyang. Ada tempat dia tak panggil musalla, dia panggil surau, samalah. Ada tempat dia panggil mena'thah. Dulu ni lah jangan dengar dah mena'thah. Saya dengar lah mena'thah, tak usah no. Ni sebut ni nostalgia lah. Nak pergi mana belum ambil nak pergi mena'thah tak dengar dah lah ni mena'thah. Orang Kedah pula dia belagak pelik lah, bahasa-bahasa pun dia tak sebut dah. Saya baru ni ceramah saya sebut terpalui. Pak Long tu dia gelak sungguh. Kau dia kata siapa Pak Long? Tak pernah dengar. Dia kata terpalui. Tak pernah dengar terpalui, tak pernah dengar. Saya kata Pak Long duduk mana? Duduk Damansara lah. Dah, tu duduk mana? Bidung. Tak pernah dengar terpalui, duduk Bidung pun. Kalau duduk Damansara tu cerita lain lah. Bidung. Nak kata saya tua, dia lagi tua dan saya. Beza kat 30-40 tahun. Saya pun bisa dengar terpalui, bukan dia tak nak dengar. Malam ni mena'thah.
Hak ni bisa dengar lah Naqsah. Naqsah ni dulu ni depa panggil madrasah. Surau dulu dia letak Madrasah Al-Ibtidaiyah, Madrasah Al-Ahmadiyah. Ada lah dia nama-nama ni. Madrasah. Sebab dulu ni surau ni tempat pengajian. Zaman dulu ni pergi mengaji Jahama dekat surau, pergi mengaji Muqaddam dekat surau. Dulu ni lah dah lah surau pun tak apa nak ada majlis ilmu macam dulu lah. Dia ada kuliah macam ni lah. Dulu kita pergi mengaji apa di surau. Sebab tu mereka panggil madrasah. Letak nama madrasah. Tok guru dulu, tok lebay dulu, dia letak nama madrasah. Mela ni nak sebut payah, dia panggil Naqsah. Orang Melayu ni, ni kehebatan orang Kedah, menggunakan bahasa orang sampai orang pun tak perasan tu bahasa dia apa. Hak ni kelebihan kita tuan-tuan. Lekeh, bisa dengar lekeh. Lekeh tu tuan-tuan tahu tak dah perkataan apa? Low cost. Ni nak pergi rumah maklum dia tak payah mai lah ustaz. Oh, rumah maklum lah. Lekeh. Low cost, kos rendah. Kecil ya ustaz. Rumah lekeh. Rumah low cost. Tapi cuba tengok, kita cuba convert bahasa tu mai kepada bahasa kita. Biar orang putih pun tak perasan tu bahasa depa. Tidak. Tuan-tuan, Nabi kata balik. Nabi kata akan datang satu zaman, Nabi kata, yang mana pada zaman itu surau, masjid, rumah Allah dihias dengan indah. Al-Quran dimashafkan dengan cantik. Lah ni tuan-tuan, siap ada yang tinted mai. Nabi kata apa dia? Faddimaru alaikum, hampa jaga saat tu bila dia mai, kecelakaan pasti akan menimpa hampa. Na'udzubillahi min zalik. Nabi habaq dah, Nabi bagi tahu dah, Nabi sebut dah. Nabi kata jaga pada zaman tu, pada saat tu, masjid dihias dengan indah, Al-Quran dimashaf dengan cantik, kecelakaan pasti akan menimpa apa? Nabi kata pasti. Sebab apa? Quran dimashaf dengan indah, haram tak boleh baca. Dimashafkan dengan indah, baca haram tak boleh. La yabqa min al-Qur'ani illa rasmuh. Takkan tinggal di akhir zaman di Al-Quran melainkan resam dia saja. Tuan-tuan, jahil agama, jahil Al-Quran, baca sebab tak boleh baca, beramal sebab haram tak beramal. Ada hak boleh baca, faham haram tak? Betul tak? Ada yang boleh baca, beramal pun tak ada. Jarang yang beramal dengan Quran, baca haram tak boleh. Tak ada. Setuju tak? Hak dalam keluarga kita, maklum, kita tok wan boleh baca Quran, cucu jahil murakab Quran ni. Tok boleh baca Quran, baca sedap. Hak cucu tak boleh baca. Ada ke tak dalam masyarakat kita? Ada ke tak? Ada. Wak yang ustaz duk tanya kerak, mau tak tanya Lena? Ni di antara tip tak mau bagi tuan-tuan Lena. Ni Nabi kata jaga masjid dihias dengan indah, pengimarahannya gersang. Hak ni yang tak mau. Saya yang cukup bimbang tuan-tuan ni, orang-orang dulu ni tuan-tuan, masjid surau ni buruk tapi kaya dengan barakah, miskin dengan pembangunan. Yang takut mai zaman kita, kaya dengan pembangunan, miskin dengan barakah. Sebab apa yang saya dah abang lagu ni? Nak minta tuan-tuan tolong mai surau. Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Nak apa lagi? Surau lama tuan-tuan, nak surau baru? Nak lama? Abang kat JK surau, oi cakap duit buat surau baru. Jawatan nak aja tak apa-apa. Carilah duit pun AJK pembangunan surau. Habis banyak mana ni tuan mengurusi? 300,000 lebih. Dah ingat senang, ingat sikit lah.
Teringat sikit 300,000 lebih. Tak bukan 300 ringgit, 300,000. 300,000 tuan-tuan ni. Mau bagi seorang RM1, mereka kena cari 300,000 orang. Ha. Kalau bagi seorang RM1,000 kena cari 300 orang. Mau bagi seorang RM1, 300,000 ringgit, 300,000 orang baru nak dapat buat surau. Buat. Hei, surau cantik lah, buat kuliah. Buat. Hak jenis ni ada tamanah pun ada, kod diam pun ada, sungai petani pun ada. Tentang tak? Hak jenis langau je hinggap. Dia langau tuan-tuan. Ada tak saya nak tanya jenis tu ada? Ada tak tuan-tuan? Ada ke tak? Ada. Tuan-tuan ingat orang puas hati tuan-tuan buat surau ni. Kita ni kata baguslah buat surau ni, cantik lah, Allahu Akbar, cantik sungguh. Kita kata, ada tak yang tak puas hati tuan-tuan? Ada ke tak? Ada. Tak tahulah pengurusi tak cerita apa pun kat saya. Bisa tahu lah perangai manusia ni tak mana apa dah. Ada orang dia berbangga dengan kejayaan kita, ada orang dia sakit hati dengan kejayaan kita. Ada ke tak? Ada. Ada. Serupa mana-mana pun. Tuan-tuan, saya dapat Datuk, ada yang berkata bagus, ada yang tak suka. Saya bukan pernah minta tuan-tuan ni. Saya bukan pernah minta, saya tak pernah minta. Saya tak pernah minta, saya tak pernah lobby. Cerita panjang lah, saya tak mau cerita sampai kamera ada 5. Kan tuan-tuan tak tahulah ni jenis Tok Mudim kerat tak habis ni. Dia kerat-kerat video ni dia pergi lempar habis. Jenis Tok Mudim ni. Kalau nak jadi Tok Mudim belajar kerat bagi habis. Ni masalah kerat tak habis. Mai tua nak kena repair ni masalah tu kan. Jenis kerat tak habis ni, kita nak nikah dia kata kena pergi repair, tak ke malu. Ni zaman malam ni ada 5 kamera, saya tak mau cerita lah. Saya tak mau cerita panjang-panjang semua. Dia orang kata berbangga. Dia orang kata wah ustaz tak buat poster apa pun ustaz. Saya tak suka tuan-tuan, bukan saya suka. Dalam Facebook saya pun saya tak hampak kata saya dapat Datuk. Saya tak hampak. Abang tanya saya ustaz dapat Datuk. Saya apa heran tengok-tengok poster dia bawa Datuk. Oh saya abang ke orang lain abang ke abang? Orang lain abang. Saya tak abang. Dan saya tak ada nak heboh tuan-tuan, saya tak suruh orang buat poster ucap tahniah harian, tak ada. Bagi saya biar Allah Ta'ala angkat. Yang saya takut satu tuan-tuan, lillahi ta'ala saya cakap, takut Allah angkat saya di dunia, Allah rendahkan saya di akhirat. Yang tu saya takut. Tak? Sampai hari ni duduk bahas dalam grup WhatsApp. Dapat daripada mana ni? Macam mana mudah-mudah boleh dapat ni? Siapa kira ni? Duk tanya dalam grup WhatsApp, duk tanya dalam Facebook. Cuba mai tanya kat saya. Mai tanya kat saya. Ustaz, saya nak cari kepastian. Saya nak tunjuk mana surat yang pencalonan, siapa yang calon, siapa yang sokong. Tadi kat abang dia tanya, saya tunjuk. Tunjuk abang macam tadi. Saya tunjuk. Hak tu jadi isu. Mula yang nak calon saya tu tuan-tuan, somebody lah nak calon. Dia panggil saya pergi jumpa dia. Kebetulan saya ada ceramah, dia panggil, dia nak makan malam dengan saya pergi rumah dia makan malam. Dia kata, Ustaz, saya ni ada kota untuk mencalonan tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat darjah, bintang darjah ni. Saya kata, ya tu. Saya memang niat daripada tahun lepas, untuk tahun ni saya nak calonkan Ustaz sebagai orang agama, tokoh agama, untuk diangkat dalam masyarakat. Dan Ustaz orang muda, saya suka Ustaz, saya seronok dengar ceramah Ustaz, saya suka dengan kawan Ustaz, saya nak angkat Ustaz ni. Saya harap Ustaz setuju. Dia tak tanya persetujuan saya. Saya harap Ustaz setuju.
Saya kata bagi kat orang lain kot pasal saya muda ni, nanti saya umur 40 kot tak apa. Ni anak baru 5 tahun tak dapat datuk, tak dia dengan umur tuan. Anak baru 5 tahun. Dia kata saya harap ustaz setuju. Saya kata tak apa. Tak apa. Borang apa pun demi Allah ni tuan-tuan. Wallahi wa billahi wa tallahi saya nak abang. Borang saya tak isi. Borang saya tak isi. Tak isi borang apa. Nak kelapak Nabi tak ada. Pegawai dia hubungi PA saya, minta semua detail. Bagi dia isi. Isi dia sign sokongan, dia buat satu surat, satu sokongan, dia hantar. Dia telefon saya, dia kata hari ni saya nak minta pegawai saya hantar surat tu. Ustaz, saya nak bagi Datuk Seri ke Datuk? Jangan kasar sangat saya kata. Dia nak bagi Datuk Seri. Mau dia bagi saya Datuk Seri mampu terus puak-puak ada bahan WhatsApp lah. Hak Datuk ni boleh buat tak boleh nak. Datuk Seri mampu terus ya. Alhamdulillah dapat. Guru saya pernah kata apa tuan-tuan? Guru saya pernah kata apa? Dan ayah saya pun kata, Usam, dia kata, hang akan jadi satu orang, somebody di masa yang akan datang. Saya ni tuan-tuan, masa dia kata ni, waktu tu saya tingkatan 6 tahun 2008. Tahun 2008 saya tingkatan 6. Dia kata hang akan jadi somebody. Guru saya kata, masa tu hang akan ada segala-galanya apa yang hang nak. Nah begini, ustaz nak abang dekat hang. Hang ada duit, hang simpan duit dalam bank, jangan simpan duit dalam hati. Hang ada kereta mewah, letak kereta mewah dekat bangsa kereta. Bangsa kereta KL panggil garaj. Letak parkir kereta dekat bangsa kereta, jangan letak kereta dalam hati. Hang ada pangkat dan gelaran, letak pangkat dan gelaran dalam galeri, jangan letak pangkat dan gelaran dalam hati. Sebab hati ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pegang hati tu sampailah. Orang kata ustaz tak buat apa pun. Tahun tadi pun ada. Ni nak abang nak cerita ni, poster malam ni heboh 2-3 grup. Duk telefon saya, bila dapat Datuk? Bila dapat Datuk ni? Duk riuh dalam ni apa nama grup WhatsApp ni. Grup. Duk bahas dalam grup WhatsApp ni. Tak mabak grup WhatsApp mana? Saya ingat 10 orang kot call saya ni, tak jawab. Screenshot hantar, screenshot hantar, 10 kali screenshot. Dah boleh check dalam sistem, dan sistem JPN pun masuk. Boleh check dalam sistem Jabatan Pendaftaran Negara, nama saya depan Datuk. Duk screenshot tu hantar. Orang tanya ustaz, kami nak panggil ustaz kan Datuk? Saya nak abang dengan rela saya, tuan-tuan panggil saya ustaz. Saya umur 50 panggil Datuk. Bukan apa dia geli telinga ni tuan-tuan. Dia geli. Dah tuan-tuan pun kalau tak Datuk, cuba tuan-tuan suruh kawan-kawan panggil Datuk, dia rasa geli. Macam tu dia pun dia geli. Kita orang bagi, ambil. Pak Long ayah saya kata ambil. Sebab kalau tolak, menghina pemberian orang. Orang bagi duit kat tuan-tuan, aku tak mau, hina ke tak? Ambil, alhamdulillah. Ni nak abang ni, surau tuan-tuan ni, bukan nak cerita abang, nak cerita surau. Ada yang suka surau ni tuan-tuan, ada yang tak suka. Dia akan kata pula, ni hampa kena buat audit tu. Sebab abang kena buat audit, kau lepas seleweng duit. Aduh. Ni kena audit. Sama jaga surau, sama jaga masjid. Fitnah bab duit ni kena
Padahal kadang-kadang tak tahu apa. Kita bukan pendada tangan cek, dan duit pun kita tak nak pegang. Kena. Sopa ustaz-ustaz yang nama Hadafi pun sopa. Oh ni apa tuan-tuan, lillahi ta'ala wallahi saya nak abang tuan-tuan, setiap duit yang dibagi kepada saya gua hati ceramah ni, saya tak pernah makan 100% saya bubuh dalam tabung yayasan. Tu pun kadang-kadang orang kata ustaz solat duit. Aduh ni dia cakap-cakap, kalau bahasa Kodiang dia panggil ni apa ni, bicara-bicara cebisan masyarakat. Itu bahasa Kodiang. Nak terjemah bahasa Sungai ni apa dia lah. Bahasa Kodiang kata bicara-bicara omongan cebisan tepi jalan ni, saya tak endah tuan-tuan. Nak tahu mah, nak tahu mah macam-macam. Dulu mereka kata Ustaz Usam ni sijil pengajian tak ada, bodoh koyoh dalam Facebook. Saya cabak yang kata tu, mai jumpa saya di depan, saya nak tunjuk. Dah lah kalau ada bubuh dalam Facebook, mampu maklum oi. Dokumen peribadi saya nak dedah ke orang. Nak tahu mai. Bila mai depan saya boleh buat live. Panggil semua di mana kamera main buat live. Ini orang yang kata dekat saya tak ada sijil. Ni saya nak tunjuk. Shoot muka dia, shoot muka dia. Jangan shoot muka saya. Shoot muka dia pasal saya nak tengok bukti. Dan ni kata ni, bicara-bicara ni saya nak abang lah, jangan duk layan lah. Yang penting kita betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Tentang tak? Yang penting betul dengan Allah. Maklum main mengaji pun orang kata, maklum tak main pun orang kata. Betul tak maklum? Tiap-tiap malam dia mengaji, Allah tu nak abang kita kata dia baik lah tu, padahal kita tak kata apa pun. Kita keluar rumah, mereka duduk menyimak tu hidup, Assalamualaikum, kau salam makin lah, nak pergi dulu. Hati dia nak parli, kita tak ada niat nak parli, kita habak kita nak pergi. Cuba kita keluar, tak tegur dia, tengok tak kena juga. Allah tu, dia belagak ke kita pun tak tegur, macam dia tu ahli syurga, tak kena juga. Hak ni masalah tuan-tuan lah, bi'apilah tuan-tuan. Orang nak kata apa, kata lah. Jadi sebelum saya nak sambung bicara yang panjang, pihak surau mohon untuk saya lancarkan tabung dana surau untuk pembiayaan dan pembangunan surau tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan cuba tengok, angkat kepala, nampak wayar terjuntai. Saya mai kali pertama saya tengok habis lah. Tu nak buat apa? Kipas kan sendelia? Kipas besar. Pasal apa wayar terjuntai? Tuan-tuan nampak tak dekat wayar tu dia tulis apa? Duit tak ada oi. Dia kata kipas ni untuk kita support keselesaan surau kita. Tuan-tuan tengok, aircon dah ada 4 biji tuan-tuan. Aircon pula muka dia punya suhu dia 17. Tuan-tuan rasa aircon ke tak? Tak rasa. Pasal bila ramai dia tak boleh nak tampung. Kita nak buat kipas surau kita, pada jamban kita. Tadi saya nak naik tangga tu, baru ada semen, tak ada muzik lagi. Jadi boleh tolak tabung jalan lah. Tak apa, tolak relax. Kita ada masa 3 jam lagi. Tolak tuan-tuan, tolak relax. Ada duit banyak, banyak. Mau tak ada, sikit. Tak ada masalah tuan-tuan ni. Yang penting jangan biar tabung tu berjalan tanpa diisi. Ada RM1, ada RM1, ada RM2. Yang penting bila dia berjalan tu, bubuhlah. Dalam wallet ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5, ada RM1. Tak boh RM1, boh RM5. Try buat geram sekali boh 100. Demam seminggu insya-Allah. Try buat geram tengok malam ni. Jalan slow-slow insya-Allah. Nabi kata, "Faddimaru alaikum." Bila Quran dibukukan dengan cantik, bila masjid dihias dengan indah, "Faddimaru alaikum." Kecelakaan pasti akan menimpa hamba. Pasti Nabi kata. Pasti akan menimpa hamba. Apa dia? Bunyi macam bom nak meletup orang kan. Kita tengok cerita orang putih tau. Bila mereka tekan tu, bom nak meletup bunyi tu. Tukar orang ni terkejut saya kan. Tok pom pergi terang ke depan.
Baru pun dapat datuk lah. Geli pun tak ada habis lagi mati. Saya nak cakap pukul 9.30 boleh kan tuan-tuan? Boleh nak berarti saya nak tolak pergi Kuala Lumpur terus malam ni. Esok pukul 10 pagi saya ada ceramah di Damansara. Pukul 10 pagi esok saya nak tolak pergi Kuala Lumpur terus. Duduk sana 2 hari. Saya balik mai hari Sabtu malam saya di Jitera, Ahad malam saya di Jitera, Isnin, Selasa saya di Besut, Terengganu. Rabu, Khamis Kuala Lumpur balik. Macam tu maklum bukan dah duduk di rumah. Bukan duduk di rumah tak sat duduk berapa jam ya tu mai tani pula. Semalam saya di mana Padang Serai sampai rumah pukul 2 pagi. Jalan jam dekat. Jalan jam dekat pakai pergi tengok bunga api. Ada tengok bunga api dengan saya pun tengok bunga api kat malam. 2 tahun tak tengok tuan ni PKP. 2 tahun malam dekat tengok muka bini kan 2 tahun tuan. Malam baru boleh tengok bunga api. Ketat pakai ustaz. Ni malam ni saya nak ambil dekat 9.30 tu saya nak mati. Tuan-tuan, sebab tu bila kita bicarakan tentang kemerdekaan yang kita sambut pagi tadi, malam ni diminta kepada saya oleh pihak surau bicara tentang merdekakah kita. Tu tajuk dia. Tak sah baru mukadimah, ni baru nunjuk tajuk. Merdekakah kita? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tolong jawab dekat saya soalan tu. Sebelum tuan-tuan saya nak jawab, saya nak minta tuan-tuan jawab. Merdekakah kita? Agak-agak tuan-tuan. Sudah merdeka ataupun belum merdeka? Soalan dia, merdekakah kita? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Sudah merdeka. B, belum merdeka. Cuba jawab, A ke B? Dia ada khilaf juga malam ni, Ahlus Sunnah dan Wahabi. A ke B? Okey, berapa orang kata A? Angkat tangan. Angkat. Saya tengok. Alah, maklum jawab lah maklum. Kan saya nak suruh berdiri atas kursi. Takut sangat. Okey, siapa kata kita sudah merdeka? Angkat tangan. Okey. Jatuh. Siapa kata belum merdeka? Angkat tangan. Jumhur. Baik. Okey, jawapan yang betul yang mana? A dekat B? Jawapan dia dua-dua betul. Ada benda yang kita sudah merdeka, ada benda yang kita belum merdeka. Betul dua-dua. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, negara kita dijajah dulu ni oleh komunisnya, oleh Jepunnya, oleh Britishnya. Sekarang kita mendapat kemerdekaan. Negara kita sudah tidak dijajah oleh penjajah-penjajah luar. Kalau tanya merdekakah kita, jawapannya ya, kita sudah merdeka daripada negara kita dijajah oleh penjajah-penjajah luar. Sudah merdeka. Tetapi kita masih dijajah oleh beberapa bentuk jenis jajahan. Kita masih dijajah oleh beberapa bentuk jenis jajahan. Masih dijajah. Kalau orang kata kita dijajah lagi dah ustaz, ya, kita merdeka daripada satu skop dan kita dijajah daripada pelbagai sudut. Baik, tuan-tuan boleh bersetuju dan tuan-tuan bebas untuk tidak bersetuju. Saya tidak memaksa tuan-tuan untuk bersetuju dengan saya. Saya bukan nak suruh tuan-tuan setuju. Tuan-tuan setuju pun tak apa, tuan-tuan tak setuju pun tuan-tuan menyapa saya. Saya nak cakap. Dan saya pun bukan cadang nak main untuk kali kedua. Malam ni saya nak taruh cukup-cukup, saya nak belah, mampulah nak jadi apa. Menteri pun saya lawan sama tuan-tuan. Betul? Lah ni bukan zaman nak jaga hati orang lah, tak. Bagi faham lah. Apa bentuk yang kita saya tadi, negara kita sudahkah merdeka? Senang jawab, ya merdeka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan balik 5 minit punya kerja, payment full. Tapi tajuk yang ditanya ni secara umum.
Sudah merdekakah kita? Yang ni bahas. Nak bahas ni panjang tuan-tuan. Cuma kita ambil 1-2 skop untuk kita bercakap. Lebih kurang dalam 45 minit yang akan datang, kita selesaikan bicara kita. Boleh? InsyaAllah. Yang pertama saya kata, kita belum merdeka daripada apa dia? Kita belum merdeka daripada hati yang kotor. Negara kita sudah merdeka, tetapi pemimpin dan rakyatnya belum merdeka daripada hati yang kotor. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Pemimpin dan rakyat belum merdeka daripada hati yang kotor. Sesebuah negara yang merdeka, yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan keringat, air mata, darah dan nyawa, ini harga dan nilai sebuah kemerdekaan. Harga dan nilai sebuah kemerdekaan itu ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini dengan keringat, dengan air mata, dengan darah, dengan nyawa. Ini adalah nilai pengorbanan kepada sebuah kemerdekaan. Akhirnya apa yang kita buat sekarang tuan-tuan? Kemerdekaan negara kita. Baru ni kita tengok cerita Mak Kilau. Cerita Mak Kilau, Mak Long tengok dah? Tak tengok. Ada orang duk marah. Apa duk pergi tengok wayang? Ustaz ni duk tengok wayang haram. Amboi, tengok wayang haram, yang duk isap rokok halal. Ni pun kadang-kadang pemikiran, saya minta maaf lah tuan-tuan ni. Jangan bajet terlalu suci lah. Jangan belagak terlalu suci lah kita ni tuan-tuan. Jangan belagak terlalu suci lah tuan-tuan. Haram tengok wayang. Haram tak mana? Haram tak mana tuan-tuan nak tengok wayang ni? Nanti tuan-tuan. Haram kalau kita masuk. Saya tengok wayang ni duk apa? Hai, dekat mana tu? Kawan sikit, gelak tu. Ialah ikhtilat. Perbahasan ikhtilat ni bahas panjang. Kilau. Contoh. Kita masuk, saya bawa bini saya, Abang Andi bawa bini dia. Dia dengan bini dia duduk tatu. Saya dengan bini saya duduk tani. Haram tak mana? Haram tak mana tuan-tuan? Tu kalau nak pergi, janganlah ni lah ustaz-ustaz pun nak pergi tengok wayang. Saya terasa saya mau pergi tengok. Melambak ustaz-ustaz yang pergi tengok wayang. Kita nak tengok cerita tu. Minta maaf, saya bukan nak bela siapa tuan-tuan. Daripada filem Mak Kilau tu, berapa ramai yang telah terbuka matanya sayang kepada bangsa dan negara daripada filem tu. Siapa yang kita, awak yang kita ni suka jadi mata lalat, yang kita tak mau jadi mata lebah ni pasal apa? Sebab tu saya cukup benci tuan-tuan bila main ceramah dok bajet dia seorang yang baik, orang lain semua jahat. Saya cukup benci orang lagu ni. Jagalah perasaan orang sama. Kami yang nak pergi tengok ni pun fikir, renung, bincang. Tuan-tuan, di Kedah kita ni 2-3 ustaz-ustaz pondok pun pergi tengok. Geng-geng pondok dengan serban, dengan baju Melayu, dengan kain melekat nak tengok cerita Mak Kilau. Ni tak cerita geng silat lagi. Ni dia tengok. Masuk-masuk sangkut tu. Pintu hayang sangkut. Golok tinggi kat sangkut. Kita masuk tengok cerita Mak Kilau, bukan masuk tengok cerita Belum. Ni kalau nak mengatakan orang, saya bukan suka ni. Ni kalau nak mengatakan orang, biarlah tak mau bahas cerita pula mengatakan orang pula. Syarat dapat datuk kena korang mengatakan orang apa dah. Janganlah duk bajet suci sangat lah.
kita main mengajak kuliah maghrib ni, saya nak abang nak maklum nak main mengajak kuliah maghrib ni, kita nak cerita tentang kebaikan yang sama-sama kita nak buat, bukan nak cerita ke orang yang kita baik. Tu saya nak abang. Saya main ceramah, saya main kuliah maghrib, saya nak kena cerita tentang suatu kebaikan yang semua kita boleh buat. Bukan saya nak main duduk atas kursi ni, saya nak abang kata saya baik. Tak apalah, tak bila saya tak mahu nak bahas. Tuan-tuan cuba tengok cerita Mat Kilau. Tak lepas kita haram kita pergi tengok tu, tak apalah. Cuba tengok apa pesanan yang kita boleh ambil daripada cerita tu. Tuan-tuan cuba tengok. Yang pertama, kemerdekaan ni tuan-tuan akan dicapai bila mana kita ada suatu titik temu. Masa tu kita merentasi segala perbezaan. Kita dapat merentas segala perbezaan demi kemerdekaan negara. Masa tu tak ada apa yang berbeza. Kalimah kamu asyhadu an la ilaha illallah, kalimahku asyhadu an la ilaha illallah. Titik temu kita adalah pada kalimah tersebut. Tapi kita sudah merdeka 60 tahun lebih tuan-tuan, kenapa kita payah nak cari titik temu ni? Telah terbukti negara akan dijajah bila mana rakyat dan penduduknya berbalah. Kita bicara tentang kemerdekaan tuan-tuan. Minta maaf saya sebut tuan-tuan, minta maaf saya sebut. Boleh kan nak konak sikit? Bukan saya nak cerita politik. Dah tuan-tuan, saya dah tobat dah daripada politik. Saya cerita lepas saya bertobat. Saya bertobat lah, bukan tak bertobat lah, home dah daripada politik. Saya tak mahu lah ni saya nak jadi orang yang di luar daripada dunia politik. Saya boleh tegur ke semua. Ini bukan saya nak cerita politik kepartian tak tuan-tuan. Okey lah ni kita duduk dalam bulan Ogos, esok masuk bulan September. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan kita ni, saya tuan-tuan mungkin cerdik, saya ni rakyat bodoh marahin bawah ni. Rakyat bodoh marahin di bawah ni. Tuan-tuan rasa lah ni nak pilihan raya ni jauh kah dekat lah? Agak-agak lah. Macam kita lah, macam saya ni rakyat marahin bodoh lah. Tuan-tuan mungkin cerdik daripada saya. Saya rasa dekat dah. Tuan-tuan rasa jauh ke dekat? Tuan-tuan nak cerdik pandai ni, rasa jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Dekat. Sekarang tuan-tuan cuba tengok nak, dalam Malaysia ni kemungkinan besar pilihan raya ni 4 penyuruh tuan-tuan ni. Tu tak termasuk dengan bebas. 4 penyuruh. 1 kursi ada 4 yang bertanding. Yang pertama Barisan Nasional, yang kedua Perikatan Nasional, yang ketiga Pakatan Harapan, yang keempat GTA tu. Tun Mahathir pergi buat tu. 4 penyuruh. Saya nak tanya tuan-tuan, lepas pilihan raya ni agak-agak di mana Melayu Islam? Agak-agak di mana Melayu Islam? Tuan-tuan nak fikir, di mana Melayu Islam masa tu? Selepas pilihan raya umum ke-15 yang akan datang tak berapa hari lagi, tuan-tuan kena tanya di mana Melayu Islam masa tu. Saya tak mahu kata apalah tuan-tuan, bab politik ni saya tak mahu kata apalah. Tuan-tuan kena suruh saya komen lah. Letih lah. Ustaz Farah kat dah. Lepas tu cemui. Lah saya nak ngajak, lepas tu lah saya ceramah tak nak sentuh politik apa. Mampu pergilah nak jadi apa. Cuma saya nak abang yang tu malam ni bicara tentang merdeka. Tuan-tuan fikir, di mana Melayu Islam selepas PRU 15? Fikir. Lepas tu tuan-tuan tak ada salah orang lah. Lepas ni siapa naik, tuan-tuan tak ada salah lah. Tuan-tuan tak ada salah. Dan saya pun tak mau kata apa dah lepas ni.
Saya tak mau kata apa dah. Jangan marah pasal apa kebun orang buah keluar, kebun kita buah tak keluar. Tak keluar nak tahu apa pokok aja nak besar. Hang marah ke aku, habis takik pokok tu. Aku marah ke hang, aku takik pokok tu. Kebun orang keluar buah, pokok kita mampui sebab kita kerja ke lain. Betul ke tak? Macam kita nak bicara merdeka apa tuan-tuan? Negara kita merdeka, jiwa kita belum merdeka. Lepas ni jangan duk katakan siapa lah. Orang kuat bukan kerana mereka kuat, tetapi kerana kita berbala. Keluarga orang bahagia bukan kerana dia duit banyak. Keluarga kita tak bahagia bukan kerana duit sikit. Dah, keluarga mereka walaupun miskin bahagia kerana hati mereka kaya. Keluarga kita yang kaya RM2 derita kerana hati kita miskin. Ini mula nak memang ni. Saya tak mau cakap bab ni tuan-tuan. Saya hangat. Saya tak boleh cakap bab ni. Saya hangat tadi tuan-tuan. Ni ustaz nak kata kat sama siapa pun kena. Dah kami terasa pada muka. Memang saya main nak kata bagi terasa. Tuan-tuan kena fikir di mana kuasa Melayu, di mana orang Islam selepas bila raya ni. Awak diam. Lah tuan-tuan cakap pula ambil. Siapa nak main bercakap mai? Dah betul tak saya cakap ni? Betul ke tak? Saya bukan nak main habak tuan-tuan, saya nak kempen mana-mana parti politik, tak ada pangkah dah mana pun. Tuan-tuan duk tanya saya tak pangkah mana? Tuan-tuan istikharah tanya Allah. Di RU15 ni saya nak abang, jangan pangkah ikut kehendak, pangkah ikut arahan daripada Allah. Nak dapat signal daripada Allah, kena buat istikharah. Boleh? Jangan tanya ustaz rasa nak pangkah mana. Saya akan abang kat tuan-tuan, pasti hak saya, parti hak saya setuju. Saya tak mahu. Ada 3-4 orang dah jatuh telefon, ustaz tengok macam mana yang celahu ustaz. Betul? Kita nak pangkah siapa ustaz pilihan raya ni? Hang istikharah, hang tanya Allah, jangan tanya aku. Hang istikharah, hang tanya Allah, jangan tanya aku. Dan hang jangan tanya mana-mana orang, hang tanya Allah. Jawapan Allah itulah yang tepat. Nabi kata, sesuatu keputusan tidak akan hang rasa menyesal bila mana hang istikharah. Nabi apa? Buatlah tuan-tuan. Ngaji setiap hari. Beramai haram tak? Cuba buat. Dah saya buat dah saya, tapi tak nampak bendera pun malaikat tu mari dah lah. Nanti malaikat dia duk ribah bendera tu kat depan dalam mimpi hang. Apa dia ni? Mau tengok mengaji setiap hari. Bukan banyak tu hang tak erti. Okey, itu poin saya yang pertama. Saya nak tanya tuan-tuan, merdeka ataupun belum kita? Merdeka ataupun belum kita? Ini. Ya, negara kita sudah merdeka, tetapi kita rakyatnya belum merdeka. Setuju? Bila ustaz tanya, setuju? Setuju. Balik macam-macam komen. Demi duit sangkut tak okey tu. Jadi tak betul. Siapa duk kata kalian lepas kuliah ni saya sumpah mati pucuk belakang ni lah. Try tengok. Depan kita setuju semua. Tak, saya sebut umum tuan-tuan. Saya sebut umum. Saya nak tuan-tuan berfikir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berapa kali Allah Ta'ala ada ulang, afala ya'qilun, afala ta'qilun. Kita nak lahirkan generasi ulul albab. Ni kena berfikir, kena berfikir, kena berfikir. Tuan-tuan jangan fikir dalam jangka masa yang pendek. Saya sebut baru ni, tuan-tuan cuba tengok kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Islam.
Alhamdulillah, syukur kita sambut bulan kemerdekaan tahun ini bersama dengan bulan hijrah, penghijrahan. Kemerdekaan dan penghijrahan ada hubung kait yang sangat kuat. Tanda cuba tengok Nabi. Saya ambil sikit, boleh kan ni maklum? Saya tahu ustaz ni kona tak mampu pilih maklum. Kona tak payah kata orang ni maklum. Kona hak betul tak kona ni babi ya maklum, bukan orang. Lagi kata orang ni maklum, dia kona. Betul orang tua besar kalau masuk hutan babi ligan lari kona-kona, babi betul ni. Tak, tuan-tuan nak suruh saya ceramah betul, memang saya tak ceramah. Dia ceramah ni dia kena ambil tu sikit, ambil ni sikit. Kalau nak ngajak tak mau kona, so saya ngajak air dengan lipas, nak kona-kona. Panggil saya buka kitab, kata baik air dengan lipas. Betul bahasa Aisyah. Ni nak bagi tuan-tuan faham. Maklum. Cuba tengok dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Nabi ambil konsep yang Nabi ambil. Nabi ni orang politik tak belum? Orang politik tak Nabi ni? Politik. Nabi ni pemimpin tak? Pemimpin. Tapi perangai Nabi berpolitik tak sama dengan law ni. Tak mahu abang siapa? Umum. Nak terasa umum. Malam ni nama ceramah umum. Ada terasa tak? Umum. Kalau tuan-tuan nak kata saya kata kau orang tak betul, saya tak ada niat pun kata apa. Saya kata umum. Saya kata kuat-kuat. Saya kata umum. Jangan duk dia nak kata. Siapa duk niat tak elok, saya sumpah mati. Saya sumpah mati. Pucuk. Ustaz lain boleh lah doa tak buka pintu hidayah. Aku tak ada, mati pucuk senang. Saya ceramah di Kulim. Jadi ceramah di Kulim apa masjid apa merah-merah. Masjid apa je? Ada bicara Allah apa merah? Ayat merah. Saya kata lagu tu. Siapa kata saya doa mati pucuk. Dia gelak habis dia pergi ceramah, habis makan. Saya nenek kata mai situ budak tu mai. Salam cium tangan depan belakang, popak-popak rumah dia kata siapa ni? Dia mai peluk saya. Dia kata ustaz, saya pernah kata kat ustaz tu, saya minta maaf ustaz lah, saya tak mau terkena doa ustaz. Hantar pencua. Makbul doa aku makbul. Hantar be getah tak ada dah juga. Ustaz lain boleh lah doa terima hidayah apa. Saya mati pujuk lah. Aku ajak sangat. Ni saya sebut umum. Cuba kita tengok hijratul Rasul. Nabi seorang pemimpin. Tapi corak kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah konsep pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Ini corak kepimpinan Rasulullah, pintar merasa, bukan merasa pintar. Hari ini tuan-tuan, kita dah tak ada, bukan tak ada lah, tak ramai pemimpin yang pintar merasa, yang ramai merasa pintar. Beza ni tuan-tuan. Hari ini dia turun main kempen ni tuan-tuan, dia makan kenduri 3 buah rumah, dia kacau nasi apa sikit, masak 2-3 periuk, dia dah kata dah saya dapat menyelami perasaan rakyat. Mohon. Ini pemimpin yang merasa pintar, bukan pintar merasa. Faham tak ni? Maksudnya itu ni, faham tak? Ini bukan main ceramah kempen. No, saya takkan sebut mana-mana parti tuan-tuan. Tuan-tuan ni pun kena kira hantar surat kat Pejabat Agama. Siapa hantar? Saya doa mati. Doa mati. Don't touch me. Ini dia bukan nak kempen mana-mana parti dah. Dah.
Betul tak maklum? Apa yang betul? Hak ni pun masalah, lambat tanya kau nak jawab. Dia nak awak ni maklum marah lah. Tak ada mai duk kacau gulai 2-3 kawah. Saya dapat menyelami perasaan rakyat. Tak pembohong tu nama dia. Saya tak setuju. Yang ni pemimpin yang merasa pintar, bukan pintar merasa. Rasulullah pemimpin, ya Rasulullah pemimpin. Pemimpin yang bagaimana Rasulullah corakkan, pemimpin yang pintar merasa. Tuan-tuan nak cari pemimpin, carilah pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Sebuah negara yang nak merdeka, negara ini mesti dipimpin oleh pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Umum, tak kata kat siapa? Umum. Tak pergi keluar surat lah. Saya ni tak nak bilang lah berapa kali haram lah. Bilang sampai tak cukup jari dah nak bilang berapa kali haram lah. Sudahlah bagi halal lah pula. Yang kedua, tuan-tuan, Rasulullah ni ahli politik tak? Ya, ahli politik. Tetapi baginda ahli politik yang berpolitik, bukan yang bermain politik. Baginda ahli politik yang berpolitik, bukan yang bermain politik. Hari ini ramai ahli politik yang bermain politik, dia bukan berpolitik, bermain politik. Faham ke tak ni? Falsafah. A.R. Tompel kata, ho falsafah. Saya terpaksa berlapik, tak mau nak kena haram kali yang ketiga. Umum bukan nak kata kat siapa. Ada tak ini saya sebut nama pemimpin mana-mana? Ada tak saya sebut mana-mana parti? Ada tak saya sebut mana-mana gabungan? Saya bicara tentang hijratul Rasul. Baginda ahli politik, tetapi Nabi berpolitik. Nabi bukan bermain politik. Carilah sebuah negara yang nak merdeka ni, tuan-tuan, kena cari pemimpin politik yang berpolitik, bukan bermain politik. Ni dua yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada kota Mekah. Ni saya nak abang, tuan-tuan, cuba tengok negara yang merdeka yang dibuka oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Madinah ketika itu. Nabi duduk di Mekah. Nabi terpaksa keluar ke Madinah. Saya guna istilah terpaksa keluar. Cuba tengok strategi politik Nabi, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok strategi politik baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjuangan ni dia ada dua konsep. Yang pertama, kalah untuk menang. Yang dia ada dua. Kekalahan untuk kemenangan dengan kemenangan untuk kekalahan. Dua. Faham tak? Nabi dia ambil, tak pilih menang untuk kalah. Hak ni beza, tuan-tuan. Sebab tu dalam politik, kalau tuan-tuan nak berjaya, kena ambil konsep Nabi. Kalah untuk menang. Nabi tak menyekang menang untuk kalah. Dua benda yang berbeza. Kalah untuk menang, bukan menang untuk kalah. Hari ini kita duk ambil konsep menang untuk kalah. Menang jangka masa pendek, kalah dalam jangka masa panjang. Yang ni masalah, tuan-tuan. Kita biar kalah dalam jangka masa pendek untuk kemenangan dalam jangka masa yang panjang. Kita boleh fikir,
Bukan semua benda saya nak kena kupas. Pasal bukan cukup. Abang Ustaz lepas ni main pula. Tak main dah. Lagi tak besar tu, kipas. Mana pernah saya ceramah ni penuh sampai ke betih ni tuan-tuan. Tapi untuk tuan-tuan biar saya derita pun tak apa. Saya pilih untuk derita demi rakyat Sungai Petani ni. Boleh tak tu? Biar saya derita asalkan tuan-tuan bahagia. Ni cakap tu cara bermain politik tu. Pak Long dalam hidup ni Pak Long kena banyak ambil konsep kalah untuk menang. Apa pula, bukan nanti politik saja, dalam apa-apa hal pun biar kalah untuk menang, jangan menang untuk kalah. Tak tahu, contoh saya bagi contoh lah, contoh ni contoh orang tak pandai ingat. Apa dia Ustaz? Contoh siapa dia tu? Bini tuan-tuan. Saya tak boleh sebut bini kita kerana saya tak ramai. Bini saya duk tengok ni live ni. Biasa saya sebut ni tuan-tuan ni bini-bini kita. Saya balik rumah bini saya tanya, abang buat pergi bini mana Ustaz ni? Tak pergi mana tu yang dia sebut bini kita kadang lain kah? Ni lah, ni saya sebut. Saya pun ambil konsep kalah untuk menang ni tuan-tuan. Ni bini-bini tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan gelak ni lah. Lepas pun mau tak kena hari bulan tak berelok, menyekang dia tak mau nak kena ni. Betul tak Pak Long? Saya baru nikah baru berapa tahun, 8 tahun 9 tahun. Tak long lagi lama lah, 20 tahun 30 tahun. Ni nampak bagus taat dia depan ustaz tulis. Dengan awak main ada hari bulan tak kena tarikh ni, dia menyekang dia tak mau nak kena. Masa tu kita nak ambil konsep mana ni? Waktu mereka menyekang, kita nak ambil konsep mana Pak Long? Waktu mereka menyekang, kita nak ambil konsep mana ni Pak Long? Kita nak menang untuk kalah kah? Kita biar kalah untuk menang. Boleh faham tak tu? Cara nak pilih situasi tu. Kalau kita menyekang, apa? Buat ni bukan nak kena. Betul tak Pak Long? Betul tak? Tak kenduk hari ni, lawan tetap lawan ni. Geng ni lawan tetap lawan, membujur lalu melintang patah. Lama tak dengar. Sebut biar lama tak dengar. Dulu duk turun himpunan duk dengar tu lah. Lama tak dengar kata-kata tu. Membujur lalu melintang patah, lawan tetap lawan. Lama tak dengar. Mana faham tak faham sudah. Lepas ni membujur lalu melintang patah punya geng ni. Saya sebelum nak menikah dengan bini saya, ada saya ingat lah, time saya duk manggil ni, Allahyarham, ada seorang Pak Long ni di kampung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Allahyarham Pak Long ni, orang lama lah, dia orang masjid, meninggal sebelum Covid tu dia meninggal. Saya pergi sembahyang Jumaat, saya jumpa dia. Saya nak balik dah. Saya nak balik lewat bawa semua orang mereka duduk kira duit tu. Tu saya duduk tengok dia duduk tepi tu lah. Masjid tu ada pintu sliding, untuk belakang tu dinding. Saya tengok dia duduk lena tu. Saya pun indah, Assalamualaikum belum? Dia pun tengok, salam mazat. Saya kata awak belum? Dengar kata nak kahwin betul lah. Ni Pak Long dengar kata nak nikah. Betul Pak Long. Ni saya nak pergi ambil nak pergi ambil kad, nak pergi kat Pak Long. Saya pun keluar ambil kat motor, main hantar dia. Dia kata duduk Zat, ni Pak Long nak nasihat sikit. Saya kata awak Pak Long. Dia kata yang pertama, Pak Long minta maaf lah, Pak Long nak nasihat lah. Ustaz ni Ustaz Pak Long. Ya tak apa Pak Long, tapi dalam bab-bab hidup ni Pak Long lagi lama pada Ustaz. Betul? Ustaz baru nak nikah ni, Pak Long nak nasihat sikit. Ya, tak apa, boleh Pak Long, tak ada masalah. Yang pertama nak abang Ustaz no, 6 bulan tamam nikah ni Ustaz Ustaz kena bersiap lah, ombak apa nak main, tsunami ke apa ke, sebab masa tu kita ni nak khoda kapal, kena pandai main kapal ni, tidak habis kena sepak dengan laut apa dengan ombak tu lepas ke tepi.
Ustaz, kalau jadi apa-apa ni Pak Long nak abang Ustaz kena ingat satu ya. Orang perempuan ni Ustaz diciptakan daripada tulang rusuk. Ya betul Pak Long. Tulang rusuk ni bengkok. Betul Pak Long. Lepas ni ni Pak Long jangan nak marah pula ni. Allah yarham ni abang dia. Pak Long nak jegil-jegil mata apa. Pak Long ingat saya takut. Menteri pun saya lawan tambah Pak Long. Lepas ni Ustaz kena simpan dalam kepala. Lepas ni bengkok. Bengkok ni Ustaz mau duk berkerah nak berbetul patah. Mau Ustaz duk berkerah nak betul patah. Mau jadi apa Ustaz tengok muka lepas Ustaz ingat dalam kepala biar pergi kat hang lah bengkok. Mau fikir lagu tu insya-Allah tak ada apa Ustaz. Nah Ustaz kena fikir bengkok. Ya insya-Allah Pak Long. Nah ini Pak Long nak tekan ni. Ingat nak mau jadi apa? Lepas bengkok alhamdulillah. Jom Ustaz Long saya nak balik Long, nak balik makan wah akhir sila. Saya pun sila senang dia. Tengok dia duk gulung sejadah dia nak tidur. Saya kata ni Pak Long tak balik pasal apa ni? Fikir bengkok tu. Dia kata mau balik patah. Dia kata mau balik patah. Fikir bengkok tu. Dah biar Pak Long duk ni. Tak mau nak patah tu. Dia boleh nak tu. Patut dia duk tegur saya. Ambil konsep maklum kalah untuk menang. Kalah untuk menang. Jangan menyekang menang untuk kalah. Ni yang pertama. Yang kedua, pengajaran dalam hijrah. Lepas tu Nabi keluar. Ni nak cerita bab merdeka ni. Nak cerita bab merdeka. Yang bersama dengan Nabi SAW masa tu siapa dia? Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perjuangan ni tuan-tuan akan berjaya bila mana ada sahabat yang ikhlas. Negara kita sudah merdeka, tetapi kita belum merdeka daripada sifat pengkhianatan. Betul tak? Tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut. Imam Al-Ghazali kata apa dia Pak Long? Imam Ghazali kata apa dia Pak Long? Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cabut di akhir zaman ialah apa? 5 perkara. Salah satunya Imam Al-Ghazali kata di akhir zaman ni Allah Ta'ala cabut adalah sifat keikhlasan. Hak ni tuan-tuan, bukan tak ada tapi tak banyak. Ikhlas makin berkurang di akhir zaman, pengkhianatan semakin berleluasa di akhir zaman. Hari ini tuan-tuan, seorang sahabat yang dianggap sebagai sahabat boleh khianat sahabat dia demi kekuasaan. Ada ke tak? Ada ke tak? Tak katakan siapa? Umum. Tak katakan siapa? Tuan-tuan jagalah dalam hidup ni tuan-tuan. Musuh yang paling berbahaya dalam hidup ni bukan musuh di depan, bukan musuh di belakang, tetapi musuh di sisi. Kita akan senantiasa berwaspada dengan musuh di hadapan. Kita senantiasa berwaspada dengan musuh di belakang, tetapi kita selalu alpa dengan musuh yang di sisi. Ingat, dalam politik ni tuan-tuan, mana ada yang tetap? Betul ke tak? Lawan tetap ataupun tidak? Tetap tak dia tu akan jadi lawan kita selama-lamanya? Dalam politik lawan tak tetap. Silap-silap minggu depan hak lawan jadi kawan. Dalam politik kawan tetap ataupun tidak? Tetap ataupun tidak? Tak tetap. Hari ini kawan, minggu depan jadi lawan. Dalam politik penyokong tetap ataupun tidak? Tidak. Dalam politik penentang tetap ataupun tidak? Tidak. Tak ada yang tetap dalam politik melainkan pengurusi tetap. Itu yang tetap tuan-tuan. Dalam politik yang tetap pengurusi tetap.
Tu pun tak apa nak tetap. Sekian dimaklumkan. Umum. Tuan-tuan, merdekakah kita dalam hidup ni daripada golongan pengkhianat? Tak merdeka. Kejayaan Nabi nak bawa Islam sampai ke Madinah bila mana Nabi didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar. Penat dah ni. Makan. Kalau makan tak ada, belum merdeka kan? Nak sambung kan nak berhenti? Sambung ke berhenti? Lambat 9.30 dah. Lambat. Tidak ada cepat kan? Malam ni nak sampai 9.30 dah, lambat tak tahu apa. Umum. Nabi keluar. Ni cerita bab merdeka ni. Sebab tu jangan duk bagi tajuk umum lagu ni. Dia panjang. Tuan-tuan nak suruh saya cakap pendek tentang bagi Ustaz rahsia khusyuk dalam solat. Itu pendek Sialah saya tak cakap tu Saya mau tajuk, saya tak pernah rasa saya takkan cakap. Khusyuk dalam solat, ikhlas dalam ibadat, saya takkan cakap. Sebab kalau saya cakap saya mohon. Tuan-tuan nak panggil pun agak-agak Ustaz, tajuk rahsia khusyuk dalam solat. Saya pun haram tak nak khusyuk. Siapa pernah khusyuk cuba angkat tangan? Saya nak tengok muka pemohon. Cuba angkat tangan. Khusyuk. Dia kata maklum bisa khusyuk dah Ustaz. Ustaz kata aku tu kat maklum ambil pedih Bila? Khusyuk tu dah kau benar maklum. Maklum gelak apa? Saya suruh jawab kau suruh gelak. Maklum cuba cerita enggak maklum khusyuk lagu mana? Khusyuk tu Ustaz, bila kita mayang, kita tak ingat apa. Bila masa maklum tak ingat apa? Bila masa maklum tak ingat apa? Maklum tak boleh ingat. Kata maklum tak ingat apa, maklum ingat lah tu. Maklum ingat yang maklum tak ingat apa. Bohong tuan-tuan. Sampai di Madinah ni, nak cerita merdeka ni tuan-tuan. Cuba tengok Nabi merdekakan Madinah macam mana. Ambillah semangat tu untuk kemerdekaan negara. Lah masalahnya tuan-tuan, cerita bab merdeka dalam negara ni tuan-tuan ingat apa? Tengku Abdul Rahman Sudirman. Merdeka Tengku Abdul Rahman tanggal 31 Sudirman. Mana lain? Mak kilau bawa kena ada filem. Sebab tu saya bukan nak mau pergi, bini saya ajak pergi. Saya maklum takkan berundur satu langkah kecuali bini panggil. Hak tu perjuangan saya. Saya ada cerita. Ni cerita dulu-dulu lah. Ni cerita zaman dulu kalau. Tuan-tuan bisa pergi tak himpunan bersih tu? Tengok muka saya tahu ni. Ada muka kaki demonstrasi punya tu. Oh dulu sebiji babi. Sampai kat dataran Merdeka tu. FRI Umar ada semua ayam. Kami ada lah tuk depan tu. Dia tu. Dia udah maksud lah. Ini perjuangan. Dia pun makin usyarah. Mati kita. Allahu Akbar. Jangan lain. Duk saat bini dia telefon suruh balik hotel. Balik tu tak pergi lari tu balik lah. Saya kata celaka FRI Umar tak lari. Bini dia telefon suruh balik hotel. Dia main dengan bini dia. Suruh balik hotel. Balik dia. Dia kata duduk saat, dia kata nak balik saat, dia telefon buat apa dah. Celaka kata. Ni perjuangan. Maklum. Kita ni mana ada pejuang-pejuang Islam tuan-tuan. Mak Kilau baru tengok, baru kenal. Saya baca sejarah Mak Kilau ni lama dah. Tengok cerita Mak Kilau baru ni pun tak apa nak ada apa. Kita baca sejarah dia lama dah. Hak maklum tengok tu Adi Putra. Tu bukan Mak Kilau, tu Adi Putra, Datuk Adi Putra.
Hak tuan-tuan duk tengok dalam Google tu, muka Mak Kilau masa ada istiar kata dia Mak Kilau dekat masjid Mak Kilau. Maklum bila tengok muka Mak Kilau tu muda. Tak bisa. Maklum tengok muka saya sebiji muka Mak Kilau muda mana. Bak kata pepatah saling tak tumpah ni. Nabi sampai di Madinah. Cuba tengok tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan, apa yang Nabi buat di Madinah. Nabi memecah belahkan umat ataupun Nabi menyatukan umat? Kemerdekaan dalam sesebuah negara ini tuan-tuan, bila mana rakyatnya berpadu. Negara kita takkan merdeka sepenuhnya bila mana rakyatnya berpecah. Hari ini tuan-tuan, tukang simbah air korang dalam masyarakat, yang ramai tukang simbah minyak. Bila sebut sebuah negara yang merdeka, kemerdekaan itu mestilah berpandukan kepada penyatuan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mesti berpandu kepada penyatuan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Aus dan Khazraj berpecah sekian lama. Saya nak pesan kat tuan-tuan, apa jadi pun tuan-tuan, selagi mana kalimah kita ini kalimah yang satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, carilah titik pertemuan merentasi segala perbezaan fahaman. Boleh? Boleh? Ini negara yang merdeka. Kita nak jadi umat yang merdeka. Kita nak jadi bangsa yang merdeka. Bangsa Melayu bukan bangsa yang berpecah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan umat yang berpecah. Bangsa Melayu, bangsa yang cintakan kepada penyatuan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang cintakan kepada kesatuan. Kita bangsa Melayu kena jadi bangsa yang benci kepada perbalahan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena menjadi umat yang benci kepada perpecahan dan perbalahan. Ini baru bangsa yang merdeka. Ini baru umat yang merdeka. Hari ini tuan-tuan, semua benda kita nak berpecah. Hari ini masalah kita tak boleh nak berbeza sedikit pun tuan-tuan. Berbeza ke arah perpecahan, berbeza pandangan, terus terjerumus kepada perpecahan. Ini kena buang. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, dia kata apa dia? Syekh Mutawalli Sya'rawi dia kata, perbezaan pandangan kena jadikan ia sebagai pencambahan kepada ilmu. Jangan dijadikan perbezaan kepada sesuatu kefahaman menjadi asas kepada perpecahan. Ini tak mau. Perbezaan pandangan diraikan sebagai pencambahan kepada ilmu. Jangan dijadikan perbezaan kepada sesuatu fahaman asas kepada sebuah perbalahan kepada umat. Yang ini tak mau. Bebaslah untuk berbeza pandangan. Mana boleh kita nak maksa orang berfahaman, berpemikiran semacam kita. Sebab tu saya orang nak komen pada Facebook, komenlah tuan-tuan. Dia tak setuju dengan saya, itulah manusia. Tuan-tuan kalau nak semua orang ikut, jadi kambing lah. Sebab tu dalam istilah, dalam pepatah Melayu ni kata apa dia? Ni dia ni kambing hitam. Betul tak? Orang suruhan tu dia panggil apa? Kambing hitam. Sebab apa dia buah kambing? Awak dia tak kata tu dia tu babi hitam. Tak ada. Babi anjing. Apa panggil makna Musa? Tak ada. Sebab apa kambing tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok kambing. Kambing dengan lembu kena kita belah. Lembu kita, hai, dia tuang lari kuat.
kambing, hoi, hoi, semua lari masuk kandang sama. Kambing ni taat. Dia tak? Orang yang taat akhirnya dikhianat, dipanggil sebagai kambing hitam. Dah lah kambing hitam pula. Dah lah kambing hitam pula. Ni tuan-tuan kena belajar ni. Saya cadang kat surau ni, hari Rabu setiap minggu tu tambah pula satu kelas tata bahasa. Saya main mengajar. Saya mengajar tauhid, saya tak mau mengajar. Sebab tu tuan-tuan carilah tengok dalam kuliah-kuliah saya mana saya mengajar tauhid. Ada pun nak panggil saya di Kuala Nerang, tak boleh kok buka kitab tauhid. Oh tak boleh. Sebab apa? Tak nak pergi kapiak habis ke semua hak main mengaji tu. Atau aku mengajar alih tak apa. Tauhid aku tak apa ni, tak aku kapiak habis dia tu masjid tu. Tuan-tuan cuba tengok, ada 2-3 benda kita duk guna tapi kita tak faham. Kambing hitam. Jangan jadi kambing tuan-tuan. Kita ni orang, bukan kambing yang boleh ikut lagu tu. Berbeza pandangan itu ya. Berbeza pandangan itu silakan. Perpecahan jangan sekali. Hari ini kita berbeza tentang politik, silakan. Tuan-tuan silakan berbeza bab politik. Malam ni macam-macam parti itu ada, silakan. Silakan. Saya pun tak ada bercakap bab parti apa, tak ada. Berpecah jangan. Tuan-tuan nak sokong, tuan-tuan nak suka kepada mana-mana pemimpin, silakan. Kita ada pilihan. Berpecah jangan. Setuju? Setuju? Slow ya. Setuju ke tak? Semangat. Merdeka. Dan tuan-tuan jangan paksa orang untuk ikut kita, pandangan kita. Ini tuan-tuan, berbeza pandangan keh kunut, keh bid'ah, semua neraka. Tak boleh. Berbeza pandangan neraka, berbeza pandangan neraka. Tak boleh. Keh bunuh suara pun neraka. Kalut ni bukan kacau lah, kalut. Dah, saya nak cadang ke ustaz dia, ustaz. Silakan. Boleh tak ustaz buat cadangan nak kacau bok suara ni, tak payah bulan Muharram, pergi bulan lain. Loh. Adakah kita kata wajib masak bobok suara bulan Muharram? Tak ada. Dah bulan lain bukan tak boleh kacau, kacau lah. Cuma kacau dengan bok suara bulan Ramadan. Tak ada siapa nak kata haram bid'ah masuk neraka, tak ada. Cuma adat kita bulan puasa, bulan Ramadan, kita ada bubuk khusus, bubuk lambu. Saya pergi mengajak tu masjid, ada kata alhamdulillah kami tahun ni tak buat dah bubuk lambu ustaz. Saya kata bagus, buat dah bubuk lain pula. Itulah. Buat apa tahun ni? Kami buat kanji, lebih kurang lah. Ingat aku ni bodoh level hang. Anak bodoh aku. Buat lambu dengan kanji maklum. Adik-beradik lah. Boleh tak kita jadi golongan yang kaya kepada pemahaman? Boleh tak tuan-tuan? Bebas berbeza pandangan, berpecah jangan sekali. Habis itu kita nak kata kita bangsa yang merdeka. No, negara yang merdeka, tapi rakyat dan bangsanya belum merdeka. Setuju? Dah setuju jadi ya? Bila semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini tuan-tuan dapat diambil pengajarannya. Wallahu a'lam, saya pun tidak tahu apa yang saya bicarakan malam ni menepati kehendak tuan-tuan ataupun tidak menepati, saya tidak peduli. Asalkan saya telah bercakap dan berbicara apa yang saya ingin cakap pada malam ni. Tuan-tuan panggil saya berceramah dan saya berkuliah, tuan-tuan jangan harap saya akan bercakap benda yang tuan-tuan nak suruh saya cakap. Sebaliknya, saya akan bercakap benda yang saya akan cakap. Betul tak?
Kalau tuan-tuan nak cakap, mai cakap. Apa hak tuan-tuan nak cakap? Tuan-tuan panggil saya akan bercakap benda yang saya nak cakap. Cukup lah. Lama lah jadi payek. Jadi payek. Cakap ikut yang orang nak. Betul orang hentam kita. Bila orang hentam dia betul tak. Alah ni tak berbual ya. Dengan duk biang. Orang lepak apa betul ya. Kita pun syok tau. Tambah orang duk tepuk pula lagi derah. Tuan-tuan. Lah kali ayah saya balik dia kata hantar lah. Tahu apa-apa. Nyamuk ni mampu kerana orang tepuk. Hang jangan jadi nyamuk. Mampu kerana orang tepuk. Mana ada nyamuk orang duduk begini mampu dia buat begitu? Tak ada. Tak cakap yang kita nak cakap. Orang suka tak suka tu benda lain. Qulil haq walau kana murrah. Cakap yang Allah Ta'ala nak walaupun benda tu pahit. Kebenaran ni apa dia? Benda yang Allah Ta'ala nak. Kebenaran itu bukan benda yang kita nak. Kebenaran tu benda yang Allah nak. Sebab itu kebenaran ni tuan-tuan walaupun benar tetapi akan ada golongan yang menentang kebenaran. Betul tak? Benda tu benar, ada golongan yang akan menentang kebenaran. Sebab apa dia? Seseorang itu dia akan menerima kebenaran bila mana kebenaran itu sesuai dengan kehendak dia. Tetapi seseorang itu akan menentang kebenaran bila mana kebenaran itu tidak mengikut hawa nafsunya. Sebab itu kita jangan ikut yang cakap benda yang benar. Orang nak kata apa? Silakan. Orang nak maki? Silakan. Saya tak heran tuan-tuan. Sebab dalam Malaysia ni apa pun maki bukan lama mana pun. Tuan-tuan cuba otak tak? Saya kena maki ni macam-macam. Macam-macam. Daripada jari tengah gaya nak rehat, rela. Letih rela, meraya. Kena debuk. Tak lut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya tahu orang nak maki lama mana. Paling lama 2 minggu. Tak ada 2 tahun. Apa pun dalam negara kita viral paling lama 2 minggu ya. Habis dia tak? Dulu tuan-tuan duk buka TikTok, buka Facebook tu, lagu buat denyut apa tu. Lama mana denyut tu. Dulu kalau lagi denyut. Lagu apa tu? Denyut tu apa? Casablanca ke apa? Denyut lah. Cakap benda yang benar tuan-tuan. Walaupun kebenaran itu kadang-kadang pahit. Betul tak? Kita tahu tak benda tu benar? Tahu. Tapi kena batang hidung kita takkan buat. Selagi benda tu tak kena dengan kehendak kita. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada malam ini, yang pertama saya doakan kepada Allah ada manfaat untuk diri saya sendiri. Jika ada kebaikan untuk tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat ambillah kebaikan ini untuk diterjemah dalam kehidupan kita bersama untuk menuju sebuah bangsa dan umat yang merdeka. Insya-Allah. Ada nak marah ke? Ada nak marah ke? Hak saya cakap malam ni umum. Jangan duk repot. Kalau repot saya doa mati bu. Ada. Maklum tak? Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, Allah Ta'ala izin kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita panjang umur, kita ada masa, tapi Allah Ta'ala tak izin, tak jumpa. Jangan duk kata malam ni saya boleh main, alhamdulillah saya tak kalut mana. Kita main bukan kerana kita ada masa, tapi kerana Allah Ta'ala jemput. Berlambak lagi haram tak buat apa time ni, haram tak main pun. Dia ni yang main tu bukan lapang macam kerja tu ada. Kita main bukan kerana kita sihat. Saya alhamdulillah lah boleh main lah, dengar boleh ustaz saya sihat. Mau sakit tak main dah. Mohon. Berlambak sihat dalam taman keladi ni haram tak main. Ni mula nak kata ni. Hak main ni bukan sihat ni. Ciman ni go out
Lah saya tengok, saya tahu lah. Mula pukul 8 kuliah tadi, kaki kiri duduk bawah, kanan duduk atas. 8.30 dah kilas. Kanan duduk bawah, kiri duduk atas. Tak, berhenti lagi pukul 9 dia bangkit tahiyat awal, dia tengok kita. Lah dia duduk tahiyat akhir dah. Tinggal nak bagi salam dia nak cuai. Macam-macam. Semalam saya sebut dekat taman apa nama masjid An-Najah Padang Serai. Saya pergi ceramah 2-3 minggu lepas satu tempat. Saya terlajak lagu ni dah sejam 40 minit, jam setengah ni. Habis tu tak dapat long tu bangkit, dia duduk kukuh dekat tiang dinding ni, dia duduk kukuh. Saya duduk tengok Allah Pak Long dalam hati rasa salah lah, kan saya hilap aku lah. Siang kat Pak Long ni kebah lah. Saya pun habis-habis dah pengurusi pun tutup, saya bangkit, saya pegang tangan Pak Long tu, tarik. Orang Nabi mana Pak Long? Nabi beliak-beliak. Saya pun pegang. Saya kata, awak Pak Long kebah kaki lah. Dia kata dah, habis dengan telok-telok kebah apa-apa. Habis kebah belakang. Untuk mengelak kejadian tu berulang malam ni, saya nak berhenti lah ni kan. Nak habang amal dia bukan kerana sihat, tapi kita main malam ni kerana Allah Ta'ala jemput kita Pak Long, dan kita ada keinginan. InsyaAllah jika Allah Ta'ala izinkan, kita bertemu lagi lah di masa-masa yang akan datang, InsyaAllah. Sebagai akhir kalam malam ni tuan-tuan, sagi tuan-tuan nak keluar habis mayang apa semua hari, saya dah jamak dah. Yang pertama saya main daripada Kodiang ni, daripada rumah saya sampai tol Sungai Lalang dah boleh jamak dah. Tambah tadi saya turun tol Taman Jati, atas pada jamak boleh dah. Dan saya nak pergi KL lagi boleh jamak ha? Bukan jamak sampai KL. Jadi saya dah lagi, saya nak turun, saya nak rehat. Tuan-tuan terus dah mayang, tuan-tuan dengan jamak lah. Orang rumah tepi bungkuk nak jamak ni, tak boleh dengan diri Syiah. Jamak ikut dah dah. Lagi tuan-tuan keluar pintu-pintu keluar ni, tuan-tuan tengok dah. Maklum lah, belakang ada, belah ni ada. Datang tu pada segi. Saya kepung 3 penyuruh. Ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah, tabung pendidikan dan tabung kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni maklumnya sebuah NGO yang saya jadi CEO. CEO tu pada Zat Cio. Abang Adi kita dah sampai dah sebiji bah itu, tuan-tuan pergilah bila-bila. Kita jaga pendidikan, kita jaga kebajikan. Di bawah yayasan ni tuan-tuan ada banyak pusat-pusat pengajian yang kita taja pusat-pusat pengajian Islam. Tuan-tuan tahu dah, ada pondok, ada mahat tahfiz kadang-kadang ni. Teruk sangat Pak Noi, la yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Ni, teruk. Ada saya nak cerita tapi saya tak mahu abang ni mana, tuan-tuan ada paksa saya. Ni marah sekolah tu. Saya pergi sebelum Ramadan itu ni, tak mahu abang di mana, tak mahu abang negeri mana. Ada satu sekolah saya pergi tu tuan-tuan. Teruk tak teruk, beras yang dimakan oleh anak-anak pelajar tahfiz tu dibagi 30 kilo setiap bulan oleh Persatuan Buddha. Sebab mereka teruk. Gaji guru-guru ni dicatu, ada orang tak bayar. Saya kata tak apa, Yayasan Ar-Riyadah tolong. Itu saya bawa cerita satu. Dan mau nak cerita sejam pula. Lepas tu kita jaga kebajikan asnaf. Ada asnaf-asnaf yang di bawah jagaan kita yang mak ayah meninggal, kita support pengajian. Maklum bulan lepas ada satu orang ke bulan lepas bulan ni, kita taja pengajian dia daripada dia masuk tahun yang pertama mahat tahfiz satu tempat perempuan. Dia ni perempuan, ayah dia meninggal, mak dia sakit stroke, pak saudara dia duk jaga kita biaya. Baru ni maklum dah balik daripada Al-Azhar, dah siap dah degree. Kita taja. Tuan-tuan agak sia-sia ke tu? Yang duduk di Turki, ada yang duduk di Indonesia, 30 orang pelajar dia ada di Indonesia. Kita taja. Di malam ni kalau tuan-tuan nak bersama, silakan tabung ada. Tuan-tuan nak bubuh zakat ke, nak infak ke, tuan-tuan nak sedekah, dipersilakan. Duit tak bawa ustaz, balik ambil, kami tunggu, tak ada masalah. Janji tuan-tuan mau buat kebajikan. Apa alasan? Apa alasan? Silakan. Maklum tak bawa duit ustaz, apa yang ada kat tangan, kat telinga maklum tu, kat jari raut bubuh maklum kan. Saya tahu dah nak buat apa dengan benda tu. Maklum ada fikir lah.
Tak pergi bagi susah, tak susah lah. Biar saya derita tak apa, janji tuan-tuan bahagia. Bagilah tuan-tuan ni. Peluang tak tahu nak main bila nak, silakan. Yang kedua, tuan-tuan turun tengok dekat kereta saya sana, ada tu kereta saya duduk belah tu, minuman coklat top koko yang saya duduk bawa di mana-mana. Minuman coklat macam Milo apa semua tu dicampur koko, kurma, madu, badam dan barley, dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Ada anak yang ketegak, ada cucu yang ketegak, ada bini yang ketegak, ada laki yang ketegak, bagi minum. InsyaAllah ketegak-ketegak tu hilang biiznillah. Pak Long ni nak anti nyanyuk, amalkan. Ni umur baru 60 nyanyuk dah, bini orang dia kata bini dia tak kacau tuan-tuan, nyanyuk leh tu. Di titik haji dari ada satu Pak Long tu dia accident, kepala dia terantuk dekat tang. Lillahi ta'ala saya cakap dalam surah, hilang ingatan 3 bulan. Anak dia amal, biiznillah kembali ingatan tu. Anak-anak maklum ni hak lembab ngaji, lembab boleh, suka lena dalam kelas, maklum suka lena dalam kuliah, Pak Long suka lena dalam kuliah, amalkan. Hari ni last promosi, sekilo RM20, setengah kilo RM10, yang secet dalam tu ada 20 mungkin RM20, amalkan. Untuk tenaga, bukan tenaga batin, untuk tenaga tak mau letih. Ni dia duduk pegang ni, bagus ya, tak nak ubat kuat. Ni bukan ubat kuat Pak Long ni, minuman coklat. Umur 86 dah, dekat ubat kuat ni mampu lah. Cari hak kuat ibadat lah pula Pak Long. Saya pergi farmasi, ada satu tempat saya duk makan saca inci tu, dia untuk darah apa. Saca inci tu dia saya duk makan lah. Pipi Pak Long tu tengok dia beli 3 botol. Saya kata kemas Pak Long. Dia kata kena makan ni tak, dia tambah inci. Dah Pak Long tak ada kena mengenal nama yang saca inci. Patut duk ke darah cepat sangat nak tengok ni. Sebotol seminggu dia duk faham tambah inci je. Tambah ibadat lah pula Pak Long, duk kira nak tambah inci ni, kacau ni. Hak ni bukan ubat kuat yang saya obat ni, dia nak tambahkan dia yang duk letih-letih tu, amalkan insya-Allah. Pak Long duit tak bawa ustaz, Taman Keladi punya pasal saya boleh hutang. Sebab saya tengok muka tuan-tuan dan saya, hati saya dengan orang Taman Keladi ni Allah Ta'ala je tahu tuan-tuan. Boleh jadi orang politik tahu tak boleh kan? Hati saya dengan orang Taman Keladi ni hanya Allah tu yang tahu. Tak apa, nak berhutang boleh, janji bayar lah. Jangan tak ada bayar, jangan duk terlintas nak berhutang. InsyaAllah boleh berhutang tak? Berhutang tak duit kawan-kawan, pergi beli kat saya, esok bayar balik kat dia. Jangan duk berhutang saya, tuan-tuan congek mampu saya. Berhutang duit kawan-kawan, InsyaAllah. Maklum, jumpa lagi maklum lah. Mau panjang umur maklum lah. Bukan saya maklum lah, mau panjang umur, jumpa lagi lah InsyaAllah. Terima kasih atas kehadiran yang penuh malam ni. Ramai tuan-tuan, peluang tu penuh lah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan setiap langkah tuan-tuan ini dianugerahkan pahala oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ni di bawah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.